Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 3. Minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk Kenal pecahan per seratus dan perpuluhan banding perpuluhan. Tajuk yang pertama, kenal pecahan per seratus dan perpuluhan. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 96 hingga 99 untuk pelajaran hari ini. Cantiknya jubin dinding ini berwarna-warni. Ada 100 keping jubin, 16 daripadanya biru. 16 daripada 100 ialah 16 per 100. Jika ditulis dalam pecahan ialah seperti ini. 16 per 100. Pecahan ini kita nak tukar kepada perpuluhan. Macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan? Pecahan ini ialah per 100. Jadi mula-mula kita tuliskan sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan. Selepas daripada titik perpuluhan ini, kita nak tulis nombor apa? Kita akan lihat kepada pengangka pecahan di atas ini, nombor 16. Jadi kita akan tuliskan 16. Jom kita lihat nilai tempat bagi perpuluhan. Sifar, nilai tempat sa. Titik ini ialah titik perpuluhan. 1 di tempat per 10 dan 6 ini ialah per 100. Jadi bila per 100, murid-murid kena pastikan jawapannya ada 2 digit di belakang. Macam mana kita nak sebut? Kita akan sebut sifar perpuluhan dan di belakang ini kita tak sebut 16. Kita sebut 1 per 1 iaitu 16. Sifar perpuluhan 16. Contoh yang seterusnya, ini ialah blok yang menunjukkan 100. Okey. Yang ini semua ada 100. Cikgu warnakan satu baris sahaja. Satu baris ini ialah 10. Kalau murid-murid bilang 1 per 1, satu baris ini mewakili 10. Jadi kalau cikgu warnakan 4 baris, bermakna cikgu ada 40 daripada 100 kotak yang berwarna kuning. Bila kita tulis dalam pecahan, ialah 40 per 100. Jadi pecahan ini kita nak tukar kepada perpuluhan. Okay, mula-mula kita tuliskan sifar perpuluhan. Selepas daripada titik, kita akan ambil nombor pecahan yang di atas iaitu pengangka. Di sini 40, jadi kita akan tuliskan 4 sifar. Tetapi kalau nombor perpuluhan sifar di belakang ini, yang di belakang ini tidak perlu ditulis. Kalau tulis pun betul, tetapi lebih baik tidak ditulis. Jadi cikgu padamkan. Jawapan kita ialah sifar perpuluhan 4. 40 per 100 sama dengan sifar perpuluhan 4. Contoh yang seterusnya. Okey, sekarang cikgu warnakan 4 kotak sahaja. Jadi cikgu ada 4 daripada 100 kotak yang berwarna kuning. 4 per 100. Bila kita tukar kepada perpuluhan, okey, cara kedua, cikgu akan gunakan kotak nilai tempat. Nilai tempat sa ialah sifar perpuluhan. Yang ini nombor 4. Jadi kita akan tuliskan 4 per 100. Jadi dia di tempat per 100. Okey, kita tuliskan 4. Di tempat per 10 ini nak tulis nombor apa? Dah tak ada nombor dah. Jadi kita tambahkan sifar di tengah ini. Jadi jawapan kita ialah sifar perpuluhan sifar 4. Berbeza daripada sebelah. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat bezakan. 40 per 100 sama dengan sifar perpuluhan 4. Kerana sifar di belakang ini kita buang.
Tetapi 4/100 ialah 0.04. Ingat, 100 ada 2 digit di belakang titik ini. Jadi kita kena pastikan 4, bila nak tulis dalam perpuluhan, kita akan tulis sebagai 0.4. Jadi inilah perbezaannya. Cikgu harap murid-murid tidak keliru. Seterusnya kita akan buat latihan bersama-sama buku aktiviti muka surat 63. Okey, gambar yang pertama ini. Satu baris ini mewakili 10. Jadi kita ada 10/100. Okey, macam mana 10/100 ini kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Okey, 10/100. Mula-mula kita tuliskan sifar perpuluhan. Di atas ni nombor 10. Jadi kita tuliskan 1 sifar. Sifar di belakang, tolong ingat ya, sifar di belakang tidak perlu ditulis. Okey, jadi kita buang dia. Sekarang jawapan kita tinggal sifar perpuluhan 1. Seterusnya gambar yang kedua. Baris yang pertama ini pun 10, yang kedua pun 10 dan baris yang ketiga ini separuh sahaja. Kuantitinya ialah 5. Jadi semua sekali kita ada 25/100. 25/100 dalam perpuluhan ialah 0.25. Okay, untuk gambar yang seterusnya, cikgu tinggalkan untuk murid-murid membuat latihan sendiri. Seterusnya, soalan yang kedua, tulis perpuluhan dalam angka dan perkataan. 75/100. Okay, yang ni dah ada contoh dalam buku. Sifar perpuluhan 75. Macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Ingat ya, kita tak sebut sebagai 75. Kita sebut satu per satu. Sifar perpuluhan 75. Soalan B, 9/100. Okey, mula-mula kita tuliskan sifar perpuluhan. Dan kita tahu jika pecahan kita per 100, kita mesti ada 2 nombor. Okey, 9 ini satu digit sahaja, jadi kita akan tuliskan di belakang. Nombor kita ialah sifar perpuluhan 09. Tuliskan dalam perkataan sifar perpuluhan 09. Soalan C, 12/100. Dalam angka ialah sifar perpuluhan 12. 12 ini kita ambil daripada nombor pengangka, nombor di atas ini. Okey, jadi bila kita tulis dalam perkataan sifar perpuluhan 12. Seterusnya 80/100 ditulis dalam angka sifar perpuluhan 8 sifar. Betul tak? Kurang tepat. Jawapan yang sebenar ialah sifar perpuluhan 8 kerana sifar di belakang ini kita tak perlu tulis. Kalau tulis pun tak salah, tetapi lebih baik tidak ditulis. Jadi jawapan kita ialah sifar perpuluhan 8. Ditulis dalam perkataan sifar perpuluhan 8. Seterusnya buku aktiviti muka surat 64. Lorekkan petak mengikut nilai perpuluhan yang diberikan. Soalan A, sifar perpuluhan 03. Kalau murid-murid tak mahir lagi, cikgu akan tunjukkan cara untuk kita tukarkan kepada pecahan. Okay. Yang ini ialah per 100. Jadi nombor di atas ini kita nak tulis nombor apa? Kita lihat di perpuluhan kita ialah nombor 3. Jadi pecahan kita ialah 3/100. Kita warnakan kotak kita 3. 3 daripada 100 kotak yang berwarna kuning. Seterusnya cikgu nak tunjukkan soalan C. Sifar perpuluhan 4. Cikgu akan tukarkan kepada pecahan dahulu. Okey, petak ini ada 100, jadi kita tahu kita akan buat pecahan per 100. Nombor di atas ini kita nak tulis nombor apa? Yang ini di perpuluhan ada 4. Jadi di atas ini kita nak tulis nombor 4 sahaja ke?
Tidak. Ingat ya, kalau perpuluhan sifar perpuluhan 4, sebenarnya di belakang ini ada sifar yang kita dah buang. Okey, sebab sebelum ni cikgu ada sebut kalau per 100 belakang perpuluhan ada 2 digit. Jadi digit sifar yang di belakang 4 ini kita dah buang. Tetapi kalau dalam pecahan kita perlu tulis. Jadi di sini ialah 40 per 100. Okey, kita warnakan 4 baris. Sebab satu baris mewakili 10. 10, 20, 30, 40. Jadi kita warnakan 40 daripada 100. Soalan D. Sifar perpuluhan 15. Jadi kita nak warnakan berapa petak? 15. Kita boleh tengok terus daripada perpuluhan ini. Nombor di belakang. Jadi kita warnakan 15 daripada 100 kotak. Soalan yang lain cikgu tinggalkan untuk murid-murid membuat latihan sendiri. Okay, seterusnya soalan 2. Tulis perpuluhan bagi petak berwarna. Okay. Macam mana kita nak kira petak ni? Satu baris mewakili 10. Jadi kita ada 7 baris yang berwarna penuh. Jadi kita dah ada 70. Yang ini kita kira satu-satu. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Jadi perpuluhan kita ialah sifar perpuluhan 78. Soalan B dan C, cikgu harap murid-murid dapat buat dengan baik, kira dengan teliti. Seterusnya soalan ketiga, warnakan perpuluhan yang sepadan dengan pecahan yang diberikan. Soalan A, 53 per 100. Jadi perpuluhan kita 5.3 atau sifar perpuluhan 53. Jawapan kita ialah sifar perpuluhan 53. Kalau kita per 100, jadi di hadapan ini mesti sifar perpuluhan. B, 2 per 100. Yang mana satu, kiri atau kanan? Ya, kiri. Sifar perpuluhan sifar 2. C, 70 per 100. Okay, jawapan kita sifar perpuluhan 7 sifar atau sifar perpuluhan 7. Kedua-duanya betul. Tetapi yang lebih tepat ialah sifar perpuluhan 7. Kerana sifar di belakang ini kita tak perlu tulis. Okey, jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 7. Seterusnya, tajuk kedua, banding perpuluhan. GC mana yang lebih? Sifar perpuluhan 45 kg atau sifar perpuluhan 2 kg? Cara yang pertama, murid-murid boleh lihat daripada gambar rajah. Gambar rajah mana yang lebih banyak kawasan berwarna? Petak merah lebih banyak. Jadi, kita tahu sifar perpuluhan 45 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Cara yang kedua, kita akan keluarkan petak nilai tempat. Sifar perpuluhan 45 dan sifar perpuluhan 2. Ingat, di belakang ini sebenarnya ada sifar yang kita telah buang. Okey, sekarang cikgu tulis semula. Untuk bandingkan, murid-murid boleh bandingkan nilai digit per 10. Banding digit per 10. 4 dengan 2, yang mana lebih besar? 4 lebih besar daripada 2. Jadi, kita tahu sifar perpuluhan 45 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Seterusnya, cara yang ketiga, kita boleh bandingkan melalui garis nombor. Tetapi garis nombor ini mudah jika nombor itu kecil sahaja. Contoh, manakah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan sifar 3 atau sifar perpuluhan sifar 7? Bila garis nombor, kita akan mulakan daripada sifar perpuluhan sifar 1, sifar perpuluhan sifar 2 dan seterusnya. Akan meningkat 1 per 1.
Nilai semakin besar apabila ke kanan. Ke kanan ini nilainya semakin besar. Yang ini 1. Yang ini belakangnya ialah 12. Jadi bila ke kanan, nilai itu lebih besar. 0.03 terletak sebelum 0.07. Jadi 0.03 ini lebih ke kiri. Jadi dia lebih kecil. 0.03 lebih kecil daripada 0.07. Atau jika kita terbalikkan, 0.07 lebih besar daripada 0.03. Di muka surat 65, tulis perpuluhan, kemudian tulis perkataan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada dalam petak kosong. Okey, soalan A telah diberi 0.13 lebih kecil daripada. Okay, gambar di bawah murid-murid boleh lihat berapa baris yang berwarna penuh. Ada 5 baris, maksudnya kita dah ada 50. Okay, kemudian sambung 51, 52, 53. Dalam perpuluhan ialah 0.53. Jadi 0.13 lebih kecil daripada 0.53. Seterusnya soalan B. Berapa baris yang berwarna penuh? Ada 3. Jadi maksudnya kita dah ada 30. Okey, sambung. 31, 32, 33, 34, 35. 0.35. Kita lihat di bawah pula. Ada 2 baris yang berwarna penuh, maksudnya kita dah ada 20. Sambung. 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 0.25. Lebih besar atau lebih kecil? Kita boleh lihat daripada gambar rajah. Gambar di atas lebih banyak kawasan yang berwarna. Jadi 0.35 lebih besar daripada 0.25. Jika ada gambar rajah, murid-murid boleh bandingkan melalui gambar rajah. Soalan C cikgu tinggalkan untuk murid-murid buat latihan. Kita akan pergi terus ke soalan nombor 2. Bandingkan. Tulis perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Untuk soalan ini tiada gambar rajah. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Kita boleh bandingkan melalui nombor. Okey, di sini 0.16. Yang ini 0.56. Kita ambil nombor yang di belakang titik perpuluhan. Di sini kita ada 16, yang ini 56. Jadi kita tahu nombor 16 ini lebih kecil. Jadi 0.16 kurang daripada 0.56. Okey, soalan C. 0.02. 0.28. Sama juga kita akan bandingkan nombor di belakang titik perpuluhan. Yang ini nombor 2. Yang ini 28. Jadi 2 lebih kecil daripada 28. Jadi 0.02 kurang daripada 0.28. Soalan E, 0.7 dan 0.17. Jika kita terus bandingkan, murid-murid akan lihat 7 lebih kecil daripada 17. Tetapi sebenarnya salah ya. Kena ingat, bila kita buat perpuluhan per 100, 7 ini sebenarnya ada sifar di belakang. Jadi ini ialah nombor 70. 70 lebih besar daripada 17. Jadi jawapan kita ialah 0.7 lebih daripada 0.17. Jadi cikgu harap murid-murid tak keliru. Kalau jumpa nombor perpuluhan seperti ini dan kita tahu kita sedang belajar per 100, jadi perpuluhan ini ada sifar di belakangnya. Jadi dia bukan nombor 7 sahaja, dia akan menjadi sifar perpuluhan 7 sifar yang sebenarnya. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini.
Jadi, cikgu harap murid-murid boleh melengkapkan semua latihan muka surat 63, 64 dan 65 sambil mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.